Dah simple je, sebab buku tu kecil, senang nak bawa. Boleh? Tak perlu wuduk. Tak perlu wuduk. Nak baca doa tak perlu wuduk. Nak baca Quran pun tak perlu wuduk. Doa lagi lah tak perlu. Okey. Kita sambung surah Al-Ma'idah. Ayat 45. Sebelum ni Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi yang suka mendengar cerita bohong dan suka menyebarkan. Jadi suka dengar cerita bohong dan suka sebar cerita bohong. Ini perangai orang Yahudi. Dan ada pada semua bangsa, termasuklah bangsa Melayu. Suka sebar cerita bohong, suka bercakap bohong. Kemudian Allah juga bagi tu sifat orang Yahudi apa dia? Mulut dia cakap beriman dengan kitab mereka, kitab Taurat. Tapi bila hukuman kena atas kepala mereka ataupun kena pada orang yang mulia, pembesar, mereka akan ubah. Sehingga tahap mereka bertanya Nabi kan, supaya apa? Moga-moga jawapan Nabi sesuai dengan nafsu, bukan kitab Taurat. Itu pun sifat buruk orang Yahudi. Dia nak laksana hukum Allah tapi yang sesuai dengan nafsu. Berapa ramai manusia, orang Islam, yang ambil hukum Allah hanya berdasarkan yang sesuai dengan nafsu. Itu ciri-ciri orang Yahudi. Dan juga Allah bagi arahan dalam ayat 44. Jangan kamu takut pada manusia, tapi takutlah kepada aku. Jangan takut pada manusia, tapi takutlah pada aku. Ini juga penyakit kan, penyakit manusia secara umum. Bahkan musibah yang paling besar yang menimpa kebanyakan manusia ialah dia lebih takut manusia daripada Allah. Apa saja manusia cakap, apa saja undang-undang manusia, dia akan patuh. Walaupun trafik light itu merah, pukul 1 pagi, orang pun tak ada, polis pun tak ada, dia berhenti juga. Tapi bangun malam tak bangun. Sebab apa? Takut kena saman. Tapi dia tak takut dosa. Okey? Kemudian di hujung Allah kata, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah kafir. Kafir ni dua maksud lah. Kalau dia tak berhukum dengan hukum Allah, sebab dia mendakwa hukum Allah tak sesuai, hukum Allah ni zalim, itu dia boleh jadi kafir. Tapi kalau dia tak laksana hukum Allah sebab keadaan tak mengizinkan, itu tak jadi kafir. Jadi tengok sebab apa dia tak laksanakan. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Wa katabna. Wa katabna, dan kami telah. Dia kalau wajibkan, perkataan Arab lain. Perkataan Arab apa dia kalau wajibkan? Wa faradna, fardu kan? Wa faradna. Ada apa makna katabna? Makna apa? Kataba. Tulis. Jadi kataba makna tulis. Tapi bila kita terjemah, wajib. Sedangkan perkataan wajib, faradna. Jadi Allah nak begitu, kami wajibkan. Tapi Allah tak guna perkataan faradna. Allah guna perkataan katabna yang makna dia tulis. Faham? Kenapa? Itu tadabbur. Allah nak maksud wajib tapi guna perkataan tulis. Macam kita nak begitu pada anak kita,
kita nak wajibkan dia pergi sekolah setiap hari. Kita pun jawab, kita beritahu, ayah tuliskan untuk kamu pergi sekolah setiap hari. Ada maksud tu. Kenapa Allah guna perkataan tulis? Beza tak arahan lisan dengan arahan bertulis? Beza tak? Oh, sangat berbeza. Kadang-kadang mak kita cakap dengan bahasa biasalah, kita buat tak tahu, tapi mak tulis surat bagi arahan lain. Boleh faham? Jadi tulis tu lagi menunjukkan kewajipan dan benda tu penting. Sama juga Allah kata apa? Kutiba kumusyam. Cuba terjemah. Kutiba mana tulis. Tapi bila kita terjemah apa dia? Diwajibkan. Kalau nak terjemah harfiah, ditulis ke atas kamu. Maksud apa? Diwajibkan sampai tahap benda tu tertulis. Boleh? Sebab tu apa-apa perjanjian kena ada hitam putih bertulis. Kalau tak ada hitam putih bertulis, habis. Perdana Menteri mana ni? Negeri di Afrika. Okey. Tak ada marker yang merah. Tak ada in lah. Ataupun biru ke? Kurang. Boleh, tapi kurang in. Dan kami telah wajibkan alaihim ke atas mereka fiha dalamnya nya ni balik pada apa? Taurat. Ini ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni orang Yahudi percaya pada kitab Taurat kononnya. Tapi bila hukum, kalau membunuh, hukumnya apa dalam kitab Taurat? Kisas. Kan? Tapi bila kena pada pembesar mereka, mereka tukar. Apa hukumnya? Apa hukumnya yang ditukar tu? Tak ingat. Masa baru je tahun ni ke tahun lepas? Oh, tahun lepas. Patutlah tak ingat. Sebab yang biasa minggu lepas lupa, yang tahun lepas lagi lupa. Jadi dimaafkan. Dia sebenarnya itulah. Dia hitamkan muka, kemudian diletak atas keldai dan dipusing bandar. Itu hukuman yang dia tukar daripada hukum bunuh balas kepada hukum tu. Tak, ini pun bunuh ni. Bunuh. Tapi Rodi tahu. Okey. Jadi dia nak tukar hukum lain kan? Maka Allah bagi tahu, kami telah wajibkan ke atas mereka dalam apa? Kitab Taurat. Apa dia yang Allah wajibkan? Hukum yang tetap dalam kitab mereka. Anna, sesungguhnya, an-nafsa, nyawa, bin nafsi, dibalas, dibalas dengan nyawa. Ya, nafsu nyawa lah. Maknanya kalau A bunuh B, mana nyawa B dah hilang kan? Maka nyawa A kena diambil. Itu hukum dalam Al-Quran dan juga dalam kitab Taurat. Tak boleh diubah. Dia panggil apa hukum? Kisas. Dalam Quran ada tak? Hukum kisas. Ada kan? Surah apa? Baqarah ayat berapa? Satu 178 dan 179. Oh, Masya Allah, kuat ingatan. Berapa umur?
Ayat 179 walakum sama je. Walakum fil qisasi hayatun. Ya ulil albab. 179. 178 pun ya. Ini ayat 179. Cuba tengok ayat 17 maksud ayat 178. Betul tak? Tengok maksud dia. Diwajibkan wahai orang beriman. Mana ini hukum untuk orang beriman dan umat Nabi Muhammad. Diwajibkan ke atas kamu hukum qisas. Kalau bunuh dengan bunuh. Hamba dengan hamba kan. Merdeka, orang merdeka dengan orang merdeka. Lepas tu? Lepas tu? Mana hukum kisah wajib. Tapi kalau orang keluarga yang dibunuh tak nak memaafkan, maka dibenarkan. Kemudian ayat 179 Allah kata apa? Walakum. Dan bagi kamu dalam hukum kisah itu hayatun. Ada kehidupan. Hayatun kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang berfikir. Apa maksud tu? Hukum kisah iaitu hukum bunuh balas ada kehidupan. Kehidupan apa? Tidak ada lagi? Tapi dah ada tak yang dihukum kisas? Ada tak kematian? Tapi Allah kata kehidupan. Ni hujah orang-orang kafir kan. Dia kata tengok hukum Islam kejam. A bunuh B kan. A bunuh B. B mati. Berapa orang mati? Satu. Kemudian A pula dihukum kisas. A pun mati. Jadi berapa orang mati? Tengok hujah orang-orang barat ataupun musuh Islam. Dia kata hukum Islam ni tidak adil. Bahkan zalim. Iaitu daripada seorang mati menjadi dua mati. Sepatut hukum Islam, kalau hukum yang baik, mengelakkan daripada kematian. Tapi tak, daripada seorang mati menjadi dua nyawa hilang. Faham? Macam mana nak jawab? Tapi dah ada kematian? Dia kata kalau hukum mereka lah, kalau B dibunuh, A tak dihukum kisas. Mana yang hilang nyawa berapa? Satu je. Tapi kalau hukum Islam, berapa hilang nyawa? Mana lebih baik? Hilang satu ke hilang dua? Tak, logiknya mana lebih baik? Hilang satu nyawa ke dua nyawa? Satu kan logiknya. Jadi macam mana kita nak jawab? Dia sebenarnya Allah kata bagi kamu dalam hukum kisas ada kehidupan. Sebenarnya dalam Islam bukan daripada mati seorang menjadi dua, tak. Sebenarnya dua-dua tak mati. A nak bunuh B. Tapi hukum kisah dilaksanakan. Betul-betul dilaksanakan. Jadi kalau dia bunuh, dia pun akan ada tak orang bunuh orang untuk dia dibunuh kembali? Tak ada. Sebab hukum kisah dia tak berani bunuh B. Betul? Jadi akhirnya B selamat tak? Dan A selamat daripada hukum kisas. Sebenarnya bukan dua mati, dua selamat. Bila tu? Bila hukum kisah betul-betul orang akan takut. Itu maksud hukum Islam. Hukum Islam bukan nak membunuh, tapi nak menghalang daripada pembunuhan. Boleh faham? Sebab itulah sekarang pembunuhan semakin banyak ke semakin berkurangan? Sebab tak ada kisas. Bahkan yang ada pun tak tahu siapa pembunuh. Walaupun sebenarnya tahu.
Ditutup kan, sebab tidak ada kisas. Percayalah, kalau hari ni seorang dibunuh, besok dia hukum kisas, tak ada seorang berani akan membunuh. Sebab orang membunuh tujuan dia nak hidup ke nak mati. A bunuh B, sebenarnya A nak hidup ke A nak mati? A nak hidup, sebab tu dia bunuh orang. Kalau dia nak mati, dia bunuh diri. Faham? Ini tapi siapa yang boleh faham ni? Hukum kisah sebenarnya nak menyelamatkan nyawa. Siapa yang boleh faham? Ya ulil albab. Semua yang tak boleh terima hukum Islam, termasuk kisah, memang orang tak berakal. Okey? Jadi Allah beritahu, wahai orang Yahudi, kami telah wajibkan ke atas kamu dalam kitab Taurat, jiwa dibalas dengan jiwa, wal ain, dan mata dibalas dengan mata. Mana kalau orang butakan mata kita, kita kena boleh kita butakan mata dia. Tapi samalah, dia butakan satu mata, kita berbuta satu mata. Dia butakan mata kanan, kita butakan mata kanan. Boleh? Wal anf bil anf, dan hidung dengan hidung. Dia patahkan hidung kita, kita patahkan hidung dia. Wal uzun, dan telinga. Tertinggal ke? Wal uzun bil uzun, tinggal satu. Bil uzun. Telinga dengan telinga. Kalau A, telinga dia dengar, tapi dia potong telinga B yang pekak, maka telinga A kena potong juga. Sebab kawan tu potong tak potong memang pekak pun. Faham tak? Hukum dia, ayat ni secara zahir telinga dengan telinga. Allah tak sebut telinga yang dengar ataupun pekak. Walaupun pekak, potong juga telinga. Wasin bisin, dan gigi. Sin, gigi. Gigi dengan, dia patahkan gigi kita 2 batang. Patahkan gigi. Tengok, kita rasa macam apa hal ni? Dah lah gigi dia patah, kita pula kena patahkan. 2 orang dah patah. Tak, sebenar itulah Islam. Islam apa dia? Dia nak bagi keadilan. Kita senang je rasa macam tak patut je. Tak. Bila kita kena patahkan gigi, kita rasa apa? Geram kan? Kalau kita kena pada kita rasa geram, dan kita nak biarlah dia pun rongak macam kita. Maka Islam bagi hak. Hak apa dah? Supaya kita rasa puas. Kalau Islam kata orang pukul kamu, orang potong jari kamu, kamu tak boleh potong, kita rasa apa? Mana ada macam tu? Boleh faham? Islam nak bagi keadilan dan kepuasan. Ada. Mula-mula Islam bagi kepuasan, tapi lepas tu Islam bagi yang terbaik. Wal juruh, juruh, luka, dan luka adalah qisas. Kisah pada hukum balas. Balas yang sama. Dia takir kepala kita sebelah kanan, kita pun takir kepala dia sebelah kanan. Boleh? Dia bagi luka kan, tangan kanan, kita pun bagi luka tangan kanan. Boleh kah? Boleh ke tak? Yalah, itulah tujuan hukum Islam, supaya tak berlaku. Bukan nak balas dendam. Bila hukum ni betul-betul dilaksana, berani tak orang nak tampar orang, nak pukul, nak tikam? Tak berani. Kalau ditikam perut kita, kita dalam hukum Islam boleh tikam perut dia balik. Kalau dia tahu dia pun akan ditikam, dia berani buat tak? Akhirnya semua aman. Semua aman.
Kalau bapa bunuh anak, anak kena bunuh tak dalam Islam? Ikut hukum asal, bunuh. Jiwa dengan jiwa, umum. Boleh. Dia macam ni, kalau A bunuh B kan, siapa yang dizalimi? B kan? Kemudian A ni kena hukum bunuh balas. Tapi kalau orang maafkan dia, siapa yang maafkan? Keluarga si mati. Tapi keluarga si mati tak dibunuh. Yang dibunuh orang lain. Faham tak? Okey, kalau keluarga si mati maafkan A yang membunuh, dia pun selamat. Tapi yang kena bunuh ni, katalah dia tak maafkan. Maka yang dimaaf ni dapat tak kemaafan tu? Sebab yang memaafkan dia keluarga yang dibunuh. Si yang kena bunuh ni tak maafkan. Sebab dia mati, nak maaf macam mana? Jadi dia dapat tak kemaafan? Bukankah syarat kita buat salah pada orang, salah melibatkan orang kan, dia maafkan baru Allah maafkan. Selagi dia tak maafkan, betul macam tu. Dia bila Allah beri keizinan keluarga si mati untuk maafkan, mana kalau betul orang tu betul-betul sedar bertaubat, maka orang yang dibunuh ni Allah cover balik. Allah terima taubatnya, dan yang si mati ni sebab dia dah matikan, Allah akan cover. Boleh? Okey, faman tasaddaqa, maka siapa tasaddaqa, tasaddaqa. Tengok Allah guna perkataan tasaddaqa. Apa makna tasaddaqa? Tapi apa maksud sedekah dalam ayat ni? Lepaskan hak. Siapa ni? Orang yang dizalimi, kan? Orang yang dizalimi, dia kena pukul ke, kena potong telinga ke, dia maafkan. Dia maafkan. Tapi Allah tak guna perkataan maafkan, Allah guna perkataan ada maksud tu. Yelah, betul lah. Dia kalau perkataan maafkan apa dia bahasa Arab? Afuun. Sepatut ayat faman afa. Kan? Kita tengok kenapa Allah guna perkataan tasaddaqah. Maka siapa yang bersedekah, kita terjemah harfiah. Dalam braket memaafkan ataupun melepaskan. Bihi dengannya, fahuwa kafaratullah, maka ia adalah kafarah. Kafarah penebus dosa. Kita selalu baca bila habis majlis. Doa apa? Tasbih kafarah lahu, baginya. Okey? Jadi siapa yang maafkan ni? Orang yang kena zalim, dia maafkan. Mana orang yang zalim pada dia tak dihukum apa-apalah. Maka dia dapat apa? Bila dia tersedekah, dia maafkan, sebenarnya dia dapat pahala seperti orang bersedekah. Sedekah apa ni? Hak dia tu. Hak dia patut dia tuntut, tapi dia sedekahkan. Okey, tak apalah. Jadi sedekah dapat apa? Pahala. Kemudian yang kedua dapat pula penebus dosa. Tengok, Allah nak bagi motivasi. Kamu ada hak nak balas, tapi yang terbaiknya maafkan. Saya nak tanya, nafsu manusia lah, dia lebih mudah nak tuntut balas ke nak maafkan? Balaskan. Dan nak maafkan orang sangat-sangat sukar. Maka Allah bagi motivasi dengan sedekah. Kamu tak nak ke bersedekah, dapat pahala dan dosa diampunkan? Bila ingat aku maafkan,
dapat pahala sedekah dan dosa diampunkan, dia boleh lupa marah tu. Bukan. Tak ada. Dia sedekah jariah. Tak, sedekah jariah ni benda yang kekal dan dimanfaatkan oleh orang ramai sepanjang masa. Ini tak termasuklah. Boleh? Dan dalam tafsir dia ada dua ni. Pertama, orang yang bersedekah ni, yang memaafkan siapa? Yang dizalim, mangsa kan? Pendapat kedua, yang bersedekah ni orang yang buat zalim. Contoh A bunuh B. A bunuh B kan. Jadi A ni sepatut kena apa? Hukum apa? Hukum kisas. Maka dia pun sedekahkan diri dia untuk dihukum kisas. Dia serah diri. Itu pun tersedekah. Maka dengan dia serah diri dan dihukum kisas, dia akan dapat kafarah. Dan itu disebut dalam hadis Nabi, siapa yang dihukum kat dunia dengan hukum Islam, maka di akhirat besok bersih. Bersih. Okey, boleh faham? Jadi tasaddaqah ni siapa? Dua-dua pihak. Dua-dua pihak. Tengok Islam, rahmat. Kan? Allah sangat rahmat, sangat sayang pada hambanya. Yang buat dosa besar sampai bunuh orang pun, Allah masih sayang. Buktinya apa? Allah bagi motivasi, jangan menyesal, jangan putus asa. Bahkan kalau kamu pilih untuk bersedekah, serah diri, kamu dapat pahala sedekah dan dapat kafarah. Kamu pula yang dizalimi, jangan tutup dendam, jangan marah. Sebab apa? Kalau kamu tutup hak kamu, kamu dapat apa? Contohlah orang potong telinga kamu. Kamu ambil pilihan pertama iaitu kisas. Kamu potong telinga, kamu dapat apa? Dapat telinga balik tak? Tak. Kalau kamu berakal, ulul albab, kamu nak apa? Potong telinga orang, tapi kamu tak dapat apa-apa? Ataupun kamu maaf, kamu dapat pahala sedekah dan kafarah. Kalau kamu berakal, pilih yang mana? Yang kedua. Dia kalau bertaubat, Allah terima taubatnya. Tak, dia kalau kisah apa ni? Kalau bunuh, itu dia kena bicara lah. Dia polis hanya orang tengah kan. Yang berhak memutuskan, memaafkan dia siapa? Bukan polis, ahli waris. Lepas tu ada seorang siapa ni? Orang Thailand yang duduk di US lama. Anak dia dibunuh kan. Baru ni dia datang sini kan. Anak dia betul-betul dizalimi. Kerja apa tak? Lalu dibunuh. Tak bisa. Dibunuh tanpa sebab kan. Kemudian bila dibicarakan dalam mahkamah, dia maafkan pembunuh. Dan dia peluk pula. Pembunuh tu orang kafir. Tengok mulianya hati. Sebab apa? Sebab kalau aku tak maafkan, anak aku tak hidup balik pun. Kalau dia dibunuh, aku tak dapat apa pun. Lebih baik aku maafkan, dapat pahala sedekah dan dosa aku payah tu. Nak didik hati, nak utamakan janji Allah di akhirat daripada keinginan nafsu. Okey, boleh ke? Sama juga Allah sebut dalam Quran. Kalau kamu berhutang, kamu ada hak nak tuntut balik. Tapi kalau dia tak mampu bayar, apa patut kita buat? Wajib bagi tangguh. Kalau kamu minta juga dalam keadaan dia tak mampu, kamu berdosa. Okey? Dan kamu ada dua pilihan. Satu, bagi tangguh. Yang kedua, halalkan. Dan Allah kata apa? Kamu halalkan adalah lebih baik daripada kamu tuntut. Tengok, lebih baik. Tapi nampak tak sekarang? Kita pilih yang mana? Ustaz tengok hutang lah berapa jumlah. Kalau 50, okey, saya maafkan. Kalau 50,000, makna dia tak yakin pada janji Allah. Allah kata apa? Halal lebih baik, bukan 50,000 lebih baik. Boleh?
Tengok dia nak cakap, ustaz pandai je cakap, sedap cakap je. Semua dosa lah. Semua dosa. Bila sebut kafarah, semua dosa lah. Sebab itulah orang yang dihukum kisas, bila dia macam perempuan yang berzina kan zaman Nabi, dia pergi mengadu pada Nabi supaya Nabi hukum rejam sampai mati. Nabi tolak, kata kamu bertobat cukup. Tapi dia nak juga dihukum rejam. Sebab apa? Ni orang yang ulul albab. Walaupun dia tahu rejam sampai mati itu sakit, tapi dia tak nampak sakit rejam sampai mati. Dia nampak apa? Kalau Allah tak ampunkan dosa dia, dibakar sampai tak mati. Dia bandingkan. Yang ni rejam sampai mati dan selamat sampai bila-bila daripada neraka. Yang ni tak rejam dan selamat kat dunia, tapi di akhirat belum tentu selamat. Boleh faham? Jadi akhirnya dia tak nampak rejam sampai mati. Dia nampak apa? Azab Allah di akhirat lagi besar dan pedih dan kekal. Jadi bila aku direjam sampai mati supaya selamat di sana. Itu orang yang beriman dengan hari akhirat. Okey. Kemudian Allah kata apa? Waman, dan siapa yang tidak yahkum, siapa yang tidak menghukum bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Hukum dalam Al-Quran. Maka Allah kata apa? Faulaika. Maka mereka itulah humuz zalimun. Mereka orang-orang yang zalim. Kalau kita perhati ayat sebelum ni, ayat 54, hujung ayat tu apa? 44. Tak, 44. Ayat sama kan, tapi hujung berbeza. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang ni pula zalimun. Apa beza? Ada dua pendapat. Pendapat pertama dia kata sama. Orang kafir adalah orang zalim adalah orang kafir. Sebab ada ayat surah Al-Baqarah, Al-kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir Allah kata adalah orang-orang yang zalim. Dan kezaliman yang paling zalim apa dia? Syirik. Bila syirik kafir tak? Kafir. Jadi pendapat pertama dia kata hujung ayat 45 dengan 44 maksud dia sama walaupun perkataan berbeza. Ada pendapat kedua dia kata berbeza. Ayat 44 kafir keluar pada Islam. Bila tu? Bila dia mengatakan hukum Allah ni tak sesuai, hukum Allah ni kejam, itu kafir. Tapi kalau setakat dia kata memang hukum Allah ni benar, memang adil, memang sesuai, tapi saya rasa berat nak buat, dia zalim, tak jadi kafir. Boleh faham? Macam kita tak laksanakan hukum Allah kan? Sebab apa kita tak laksanakan? Kalau kita kata sebab memang kita tak ada pilihan, itu tak jadi kafir. Tapi kalau kita kata hukum Islam memang tak sesuai kat Malaysia, sebab Malaysia masyarakat, itu boleh jadi kafir. Sebab hukum Allah sesuai tak sepanjang zaman. Ya. Okey, kemudian waqaffaina. Qaffaina, dan kami telah qafaina ikut. Qafa makna dia ikut. Kami telah ikuti ala atas asarihim, jejak-jejak mereka. Jejak-jejak siapa ni?
Nabi-nabi. Ini jejak-jejak para nabi. Bukan jejak Rasul. Jejak Rasul tu kat mana tu? TV3. Dia cari jejak Rasul di mana? Melancong. Kalau betul nak jejak Rasul, cari dalam Quran. Bacalah sejarah Rasul-Rasul dulu. Ini Quran tak faham, pergi cari tempat dia. Okey. Kami telah ikuti atas jejak-jejak mereka bi Isa dengan Nabi Isa. Isa ibnu, anak lelaki Maryam. Ibni. Kalau saya baca satu-satu perkataan ibnu, tapi dalam konteks ayat ni bi Isa bni. Ya, betul. Okey? Jadi ibni ataupun ibnu, kalau bahasa Melayu terjemah apa? Anak lelaki. Kalau perempuan, bintu. Jadi orang Melayu, Muhammad bin Abdullah. Tapi orang India, dia tak guna bin, dia terjemah bin. Muhammad anak lelaki. Betul ke salah? Betul, itu terjemahan tepat, anak lelaki. Kita kata ini mesti Hindu. Tak, dia terjemah ibnu. Ibnu memang anak lelaki. Boleh faham? Anak perempuan lah. Kita pakai bin bahasa Arab kan, tapi orang Melayu. Okey, perasan tak? Dalam Quran, bila Allah sebut para nabi, para rasul, Allah sebut nama nabi dan rasul saja. Tak ada bin. Perasan tak? Sepanjang khatam Al-Quran tu. Perasan tak? Tak ada ke Ibrahim bin, Nabi Daud bin, kan? Tak ada. Tapi bila sebut Isa, mesti ada bin. Perasan tak? Bila perasan? Sekarang ke dah lama? Sekarang. Saya tanya yang sebelum ni, dah khatam berapa kali, biasanya sepatut perasan lah. Okey, kenapa? Kenapa bila sebut Isa ada bin? Bila sebut semua para nabi tak ada bin? Sebenarnya Allah nak menjelaskan dan nak menafikan dakwaan orang Kristian yang mengatakan Isa anak Tuhan. Allah nak begitu jelas, Isa anak Maryam, bukan anak Tuhan. Jadi apa hujah kamu Isa anak Allah? Dalam Quran semua sebut anak Maryam, anak Maryam, anak Maryam. Mana kalau kamu masih mendakwa, kamu memang bodoh sombong. Yang kedua, Allah nak bagi tahu, biasa bin kepada lelaki kan, tapi ini bin kepada yang kedua, Allah nak bagi tahu kehebatan Allah, boleh melahirkan manusia tanpa bapa. Itu kehebatan Allah. Sebab itulah bila antara hujah orang Kristian, dia menuduh Isa anak Tuhan, apa dia antara hujah dia? Antara hujah orang Kristian yang menuduh Isa anak Tuhan. Dia tak ada bapa kan? Isa tak ada bapa, maknanya bapa dia adalah Tuhan. Maka Allah jawab balik tuduhan mereka dengan hujah mereka sendiri. Apa dia? Hujah mereka, Isa anak Tuhan sebab Isa tak ada bapa. Maka bapa dia adalah Tuhan. Allah sebut dalam surah Baqarah. Allah kata apa? Kalaulah hujah kamu, Isa anak Tuhan sebab tak ada bapa, orang yang paling layak jadi anak Tuhan ialah Adam. Sebab apa? Adam lagi tak ada mak dan bapa. Kenapa kamu tak tuduh Adam anak Tuhan? Tengok, Allah menolak hujah dengan hujah mereka. Jadi cara kita nak berhujah, nak berdebat, jangan pakai hujah kita. Kalahkan mereka dengan hujah mereka. Dia tak ada bapa aku. Saya tak tahu kenapa bila talqin dia bin mak. Ibu kan? Biasa dengar, biasa pergi talqin.
Oh, biasa. Ya. Ke memang Radi tekong talqin? Okey. Okey, Radi yang biasa pergi. Kenapa tanya saya? Saya patut tanya Radi. Okey. Kenapa bin mak dia? Oh, tak tahu. Tak, masa dia tak samalah. Isa bin mak dia sebab dia tak ada bapa. Tapi yang mati-mati tu ada bapa tak? Ada, clear tak bapa dia? Ha. Ha. Ini salah satu kelebihan Melayu, iaitu dia buat tapi dia tak tahu sebab apa. Dah berkurun-kurun, dia tak tahu sebab apa. Tapi dia teruskan. Pelik tak? Cuma saya difahamkan, walaupun saya tak pernah talqin, saya difahamkan dia berikan mak sebab apa? Takut-takut itu adalah anak luar nikah. Jadi kalau bin bapa tersalah lah sebab dia anak luar nikah. Tapi kalau bin mak mesti betul walaupun anak zina. Betul? Itu antara jawapan lah. Tak, saya nak tanya. Itulah orang lain buat, saya kena tanya. Tak, sekarang kita bukan bersangka buruk. Tapi ada kemungkinan tak anak tu tak ada bapa, tak ada bapa yang sah? Ada kemungkinan tak? Jadi secara umum pukul rata lah. Kalau kita sebut dia, kita tak tahu dia ni anak zina kan. Tiba-tiba kita kata Muhammad bin Abdullah. Tiba-tiba bukan bapa dia Abdullah. Jadi secara umumnya kita nak pastikan yang kita sebut betul, iaitu binkan mak dia. Itu je. Pernah saya jawab, Nabi tak buat pun. Nabi tak buat pun. Yang penting Nabi tak pernah buat talqin. Ya. Nabi tak buat, sahabat manusia yang terbaik tak buat. Sebab tu ulama kata kalau kamu nak jadi terbaik, ikutlah orang yang terbaik. Kalau kamu nak jadi terbaik tapi ikut orang yang kurang baik, mustahil kamu akan jadi orang terbaik. Dan tidak ada siapa yang lebih baik daripada Nabi. Okey. Musaddiqan. Ia Isa ni musaddiqan, ia membenarkan. Lima, bagi baina yadaihi. Baina yadaihi, antara dua tangan, mana di hadapan ataupun yang ada bersamanya. Apa yang bersamanya, yang ada bersamanya ataupun di hadapannya. Apa dia? Tak, Allah kata kami utuskan Isa selepas para rasul yang lain. Kenapa sebut Isa? Sebab Isa adalah Nabi yang terakhir sebelum datangnya Nabi Muhammad. Lepas Isa tak ada dah, kecuali hanya Nabi Muhammad saja. Tapi kalau sebut Musa, ada lagi Isa. Jadi Isa datang hanya membenarkan apa yang ada bersama mereka. Siapa? Kitab apa? Kenapa Allah sebut? Isa datang membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Apa sebab? Kenapa Allah sebut? Sebenarnya Allah nak tempelak mereka. Kamu mendakwa kamu beriman dengan Taurat dan kitab Injil, tak ada beza, sama aja. Jadi kalau kamu beriman dengan Taurat, kamu kena beriman dengan. Kalau kamu tolak Injil, mana kamu tak beriman dengan Taurat, sebab isi Injil lebih kurang. Faham tak? Allah nak memberitahu kamu sebenarnya menipu. Mulut cakap beriman tapi sebenarnya hati tak beriman. Kalau kitab Injil datang berbeza dengan Taurat, kamu tak beriman. Okey. Boleh faham? Ya, itu satu. Dia kitab induk Bani Israel ialah Taurat. Yang Injil itu hanya pelengkap.
ada tambah-tambah sikit je. Asasnya daripada Injil. Jadi kamu terima Taurat, kena terima Injil sebab dia pelengkap. Minat Taurah, dari kitab Taurat. Wa atainahu, dan kami memberinya iaitu kepada Isa Injil. Fihi, padanya, dalamnya, dalam Injil itu ada apa? Hudan, petunjuk. Wa nur, dan nur, cahaya. Petunjuk apa mana? Petunjuk bahasa Melayu, hidayah bahasa Arab. Daripada Melayu dia terjemah balik Arab. Tak apa maksud petunjuk? Maknanya dia akan menunjuk kamu jalan. Jadi kalau kamu nak lurus, kena ikutlah panduan ni. Bila tak ikut, kamu akan sesat. Yang kedua, nur. Apa makna nur? Yalah, apa maksud cahaya tu? Kenapa? Terang, apa maksud terang? Ada sesuatu Allah nak bagi tahu. Bila beza tak kamu duduk dalam gelap dengan dalam terang? Beza tak? Kalau dalam gelap macam mana keadaan kita? Teraba-raba, tak tahu, dalam ketakutan, ada lipas ke, lipan ke kan? Nak pegang apa, takut. Tapi bila ada lampu, clear. Yang ni halal, yang ni haram, yang ni dosa, yang ni tak boleh keluar. Makna apa? Kalau kamu baca Quran tapi masih buat benda haram, sebenarnya kamu belum dapat nur. Kamu masih dalam zulumat, kegelapan. Baca Quran, tengok-tengok buat benda haram, mana kamu dalam kegelapan. Okey? Kemudian ia musaddiqah, dan ia membenarkan. Ini macam berulang je. Ya. Oh, berulang ni. Daripada sini kan? Hah? Oh, berulang. Oh. Okey. Wa nuran, kemudian wa musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan ada nur. Okey, ia dan ia membenarkan lima baina yadayhi, bagi apa yang di hadapannya ataupun yang bersamanya. Minat Taurah, dari wahudan, dan ia juga adalah petunjuk. Nur tak ada kan? Wa mau'izah. Mau'izah ni pelajaran ataupun pengajaran. Tapi semua ni, sama ada Taurat ke Injil ke, dia adalah petunjuk, dia adalah cahaya, bukan untuk semua orang. Allah khususkan untuk siapa? Orang bertakwa. Mana kalau dia baca Quran tapi rasa macam gelap je, tak nampak jalan kebenaran, dia belum bertakwa. Khas untuk orang
Apa makna bertakwa? Orang bertakwa. Dia takut sampai tahap dia buat semua perintah Allah dan tinggal semua. Kalau takut je tapi tak buat, belum bertakwa. Okey? Jadi di sini juga Allah nak menolak hujah orang-orang Yahudi yang mendakwa dia beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Taurat. Jadi Allah menolak dakwah mereka dengan hujah mereka sendiri. Dia kata dia beriman dengan kitab Taurat kan? Allah nak menolak dengan hujah mereka. Kalau betul kamu beriman dengan Taurat, kamu kena beriman dengan Injil. Sebab sama dan dia pelengkap je, tak ada beza. Jadi apa alasan kamu untuk tidak beriman dengan Injil tapi mendakwa beriman dengan Taurat? Sebenarnya kamu tak beriman dengan dua-dua kitab. Sama juga orang Melayu kan, mulut dia kata apa? Kami beriman dengan Al-Quran, tapi yang dia dengar setiap hari ceramah agama kadang-kadang bercanggah dengan Quran. Mulut cakap tak beriman dengan Quran, ya. Bila kita kata Quran cakap macam ni, ustaz saya cakap macam ni. Itu perangai orang Yahudi, mulut cakap lain. Sebab tu Allah mencela orang-orang munafik dan juga orang kafir dalam surah Saf. Surah Saf. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tidak buat? Mulut cakap apa? Beriman. Tapi anggota badan tak ikut pun Al-Quran. Apa kesan dia? Cakap tapi tak buat. Allah kata kabura maqtan, sangat besar kemurkaan Allah, an taqulu, bila kamu bercakap tapi kamu tak buat. Jadi dosa besar cakap tapi tak buat. Berlaku tak dalam kehidupan kita? Berlaku kan? Kadang-kadang kita suruh anak pergi solat awal, kita kadang-kadang lewat juga. Itu termasuk kabura maqtan. Bahkan termasuk juga kabura maqtan ialah orang yang berilmu tapi tak beramal. Dalam surah Fatihah ada tak Allah sebut orang yang dimurkai oleh Allah? Ada. Apa sifatnya? Sifat al-maghdubi alaihim. Apa dia sifatnya? Ada ilmu tapi tak beramal. Saya nak sebut satu kata-kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau kita ada hati, hadis ni menakutkan. Dia kata apa? Perkara yang paling menakutkan aku bila aku berdiri di padang mahsyar dan bila aku dihisab ialah yang paling aku takut, iaitu bila ditanya pada aku, kamu tahu tak perkara ini? Tahu. Apa kamu buat dengan apa yang kamu tahu? Faham tak? Makna apa tu? Kenapa paling dia takut? Sebab dia paling banyak tahu tapi banyak tak buat. Ya, betul. Ilmu nafi, ilmu ada dua. Satu, ilmu yang diamalkan, itu dipanggil ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu sekedar ilmu tapi tak diamalkan, itulah ilmu yang sia-sia, yang tak ada faedah. Ya. Menakutkan. Orang yang paling takut siapa? Ustaz lah. Sebab ustaz bila lagi banyak bercakap, lagi banyak kena buat. Siapa yang memulakan? Orang yang terkemudian. Tak ada mufti jawab, tapi mufti itu tak didengari. Ada mufti cakap.
Dia macam ni, dia bila benda tak betul, manusia suka buat. Itu fitrah manusia kan. Sebab apa? Benda yang betul, benda yang benar, semua Allah jadikan nafsu tak suka. Kenapa? Sebab Allah nak uji, kamu buat ni sebab suka ke sebab apa? Kalau sebab suka, bukan kerana Allah. Semua perintah Allah, nafsu tak suka. Maka buatlah kerana Allah suka, tapi bukan kerana kamu suka. Kemudian orang-orang kemudian ni, di antara sebablah contoh, kenapa orang mereka-reka hadis palsu? Kan? Kadang-kadang benda-benda yang salah, sumbernya ada juga hadis, tapi hadis palsu, hadis dhaif. Antara sebabnya apa dia? Kata ulama, salah satu sebab, ada satu masa umat Islam dah semakin jauh daripada Islam. Zaman Abbasiyah, dah mula nak mewah, seronok dengan harta dunia, akhirnya dia tinggal agama. Jadi ulama nak tarik masyarakat Islam yang dah jauh daripada Islam, dia pun reka hadis. Buat macam ni, kelebihannya macam ni. Kan? Pergi kalau solat pakai serban, kelebihannya 70 kali ganda. Jadi dia reka satu hadis-hadis yang banyak, niatnya bagus, tapi caranya salah. Iaitu dengan mereka hadis-hadis yang palsu. Yang kedua, yang mereka hadis palsu ataupun hadis dhaif, musuh Islam. Termasuklah orang Syiah. Syiah tujuan dia nak jauhkan kita daripada Islam, kena ada alternatif. Apa dia? Ini amalannya. Ini hadisnya, tapi palsu. Kita pun buat. Dan antara ciri-ciri hadis palsu ni, amalan sikit tapi ganjaran. Manusia suka tak? Shortcut kan? Selawat 80 kali hari Jumaat diampunkan dosa 80 tahun. Suka tak? Sukalah. Walaupun umur tak sampai 80 pun. Faham tak? Itu hadis palsu tu. Adakah logik? Selawat 80 kali diampunkan dosa 80 tahun. Semudah itu. Jadi orang kita sebar benda-benda macam tu. Sebab apa? Ringkas, mudah. Boleh? Jadi termasuklah talqin. Dia nak, kalau kita kaji, cuba kaji. Satu lagi sebab orang kita malas berfikir. Dia malas berfikir. Bila malas berfikir, dia buat apa? Follow je, jangan banyak cakap lah, ikut je. Bila orang dulu buat tu, dan dah lama, ustaz pun tak tegur, mufti pun tak cakap, okey lah tu. Kamu siapa? Habis. Dia tak nak berfikir kan? Kalau dia berfikir sikit je, apa dia? Siapa manusia yang terbaik? Nabi. Kalau aku nak yang terbaik, mesti ikut orang terbaik. Yang kedua, aku nak tak amal aku diterima oleh Allah, ataupun semata-mata nak buat aja. Semata-mata nak buat ke, nak buat untuk diterima oleh Allah? Biar jelas matlamat kita. Nak buat semata-mata nak buat ataupun ikut orang, ataupun nak buat supaya diterima amalan oleh Allah? Jawab. Kalau nak diterima oleh Allah, mesti ikut syarat Allah. Bukan nak diterima oleh masyarakat. Dan syarat Allah apa dia? Kalau kamu cinta aku, fattabi'uni. Syarat aku ikut Nabi, baru aku terima. Jelas, clear. Dia berfikir sikit je, dia boleh tinggal benda tu. Tapi kalau otak malah berfikir, alah ikut je lah, habis. Dan Allah sebut banyak tak dalam Quran. Bila dia kata pada mereka, ikutlah yang Allah turun. Apa jawapan dia? Alah ikut je lah, orang dulu kan. Tak nak gaduh-gaduh lah. Malah berfikir. Boleh faham? Ya, betul. Dia, memang Allah sebut, antara sebab orang Yahudi tak nak ikut Quran sebab apa? Orang musyrikin tak nak ikut Muhammad sebab apa? Sebab ego. Kalau dia ikut Muhammad, dia biasa buat rasuah, menipu, berzina kan, melacur apa semua. Bila, dan dia boleh jadi pemimpin Mekah, walaupun jahat. Bila dia ikut Muhammad, dia kena tinggal semua dan duduk di bawah. Ego. Mana boleh aku dah jadi pemimpin, tiba-tiba nak duduk di bawah, jadi JKK je, mana boleh? Iyalah. Jadi Razi kata mufti kan, mufti dia lantik.
Dia mana boleh cakap lebih pada orang yang lantik dia. Bila apa? Musafir. Tak ada dalam hadis yang sahih bila Nabi musafir, Nabi buat apa? Nabi baca doa musafir. Tak ada. Fatihah ke, 3 kul ke, a'udzubillah ke, tak ada. Tak ada. Bahkan solat sunat musafir pun Nabi tak buat. Orang Melayu buat tak? Siapa lebih terror? Nabi tak buat. Yang Nabi buat apa dia? Bila balik daripada musafir, Nabi singgah masjid, Nabi solat sunat. Tapi selepas balik, kita pula terbalik. Bila nak pergi solat, bila balik tak solat. Sunnah Nabi jelas, hadis sahih. Nabi setiap kali balik daripada musafir, Nabi singgah masjid, Nabi solat 2 rakaat. Tapi setiap kali Nabi nak musafir, Nabi tak pernah solat sunat musafir. Tak ada dalil. Bila naik jalan meninggi, Nabi sebut Allahu Akbar. Ada dalam buku saya. Bila jalan menurun, subhanallah. Simple aja. Tapi sebab masyarakat tak aman, kita tak buat. Kan? Tak boleh, tak ada dalil. Banyak ni tu banyak mana? Tak ada. Nabi ni diutuskan rahmatan. Apa mana rahmat? Makna Nabi tak akan buat yang umat dia tak mampu. Itu rahmat tu. Lepas tu Nabi sebut satu hadis. Kalau tak menyusahkan umatku, aku akan suruh umatku bersiwak setiap kali. Siwak setiap kali solat adalah benda yang penting. Sebab apa? Nak menghadap Tuhan, kena pastikan mulut bersih. Penting. Dan Nabi memang bersiwak setiap kali nak solat. Benda tu penting. Tapi sebab kalau Nabi wajibkan, umatku jadi susah dan berdosa. Betul tak? Kita tak mampu bersiwak, gosok gigi setiap kali nak salat. Betul tak? Walaupun benda tu penting, tapi sebab rahmat Nabi pada umat dia, takut umat dia sentiasa dalam dosa, Nabi tak wajibkan. Okey? Sama juga zikir. Zikir yang paling banyak Nabi wajibkan, Nabi sebut hanya 100. Sebab Nabi tahu umat dia tak mampu lebih pada yang 100 pun ramai tak buat. Kadang-kadang 100, 30 dah tumbang dah. Tiba-tiba datang ustaz, zikir 500. Zikir 1000. Ya Allah, mana rahmat kamu pada anak murid kamu? Kadang-kadang anak murid kamu zikir Nabi yang 33 pun tak boleh istiqamah. Kamu wajibkan lebih daripada yang Nabi suruh. Mana rahmat kamu? Boleh faham tak? Kita setiap hari kan baca subhanallah wa bihamdi kan? Berapa kali? Subhanallah wa bihamdi. 100. Siapa cakap 100? Nabi lah. Apa kelebihannya? Bukan. Itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini subhanallah wa bihamdi saja. 100 kali. Allah ampunkan dosa kamu walaupun sebanyak buih di laut. Nak apa lagi? 100 kali je. Tak payah 1000. Setiap pagi. Itu pun istiqamah tak? Setiap pagi subhanallah wa bihamdi. InsyaAllah belum lah tu. Kalau dah, alhamdulillah. Salah guna perkataan insyaAllah. Betul tak? Dia ampunkan semua dosa yang kecil. Nak apa lagi? Hanya 100 kali. Tak payah 1500. Simple aja. Okey? Cukup Cakap banyak-banyak orang tak suka pula. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.